Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang dikasihi. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana telah menghadirkan diri ke program JRP Webinar Series yang bertajuk Mengharmonikan Polisi dalam Transformasi Perundangan. Saya mulakan dengan serangkap pantun. Melati kuntum, tumbuh melata. Sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Pada sesi kali ini, kita akan bersama penceramah yang berpengalaman di dalam bidang ini, iaitu Dr. Haji Nur Hisham bin Muhammad Alwi dan saya Muhammad Nur Azrim bin Adnan. Sedikit latar belakang tentang Dr. Hisham. Dr. Hisham atau lebih dikenali sebagai Dr. Sam adalah seorang perunding bersekutu MPC yang bukan saja terlibat di dalam inisiatif amalan baik peraturan ataupun JRP di peringkat persekutuan ataupun negeri. Beliau memperoleh ijazah Dr. Falsafah dalam bidang pendidikan pengembangan dari UPM, Universiti Putra Malaysia, dan Master of Science dari Purdue University, Indiana, USA. Dr. Sam pernah dilantik sebagai Profesor Adjunk di Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan Universiti Malaysia Sabah, UMS, dan juga di Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Sumber Manusia di Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Okey, baiklah Dr. Sam, apakah topik bicara kita pada hari ini? Pertamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Azrin di atas perkenalan. Ya. Sebelum saya memulakan bicara pada petang ini, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah SWT kerana kita telah dipanjangkan umur untuk sama-sama dalam webinar kali ini. Ya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih pada pengurusan MPC, terima kasih kepada Tuan Haji Zaki Jaafar dan tim. Ya. Terima kasih kepada Cik Azrul. Kita ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada rakan-rakan Fraternity JRP Malaysia, ya. Rakan-rakan daripada NPC, pesara-pesara NPC yang dipaham juga pada hari ini. Kita bersama juga dengan mantan TKP kita, Encik Goh ada bersama kita. Rakan-rakan konsultan, rakan-rakan akademia, saya dibahagikan daripada UiTM pun ada hari ini, daripada UKM pun ada hari ini, daripada UTM pun ada hari ini, ya. Ada daripada UMS, daripada UPM dan sebagainya. Rakan-rakan daripada pihak PBT dan agensi kerajaan negeri, ya. Jadi sekali lagi pada hari ini kita akan berkongsi sedikit lah, ya, dalam topik yang kita katakan mengharmonikan polisi dalam transformasi perundangan, Azrin, ya. So kalau kita tengokkan dalam konteks pada hari ini kita bicarakan ialah kita ingin menambah baikkan polisi-polisi yang sedia ada lah. Dan kita nampakkan bahawa dengan perubahan masa, dengan perubahan keadaan, kita dapati bahawa perlunya polisi-polisi yang sedia ada ini untuk kita tambah baik, ya. Seandainya ianya bertindak, maka kita harmonikan, ya, atau ingin kita selaraskan. So topik kita hari ini kita fokus kepada mengharmonikan polisi dalam transformasi perundangan, Azrin, ya. Saya rasa itu topik yang akan kita bicarakan dalam masa sejam ini, insyaAllah. Silakan Cik Azrin. Jadi kita nampakkan bahawa kali ini objektif webinar kali ini bertujuan untuk berkongsi perspektif semakan dan penambahan bakat polisi dalam transformasi perundangan. Untuk itu saya akan kita katakan kita berulang kunjung pada kerangka polisi sedia ada, ya. Iaitu kita akan cerita sedikit apa yang dikatakan NPDIR dan kita lihatkan bagaimana polisi-polisi yang berkaitan perundangan yang sedia ada itu boleh kita harmonikan. Jadi saya juga ingin berkongsi tentang apa dalam lawatan penandarasan ke United Kingdom, apa yang kita boleh adaptasikan daripada Green Book, ya. Di UK, polisi ini ada diterbitkan di bawah Her Majesty's Treasury Department, iaitu bagaimana mereka menggunakan satu model dalam proses merangkakan satu polisi ataupun dalam proses menilaikan satu polisi itu, terutamanya yang kita boleh adaptasikan, ya, atau boleh kita pinjam untuk proses mengharmonikan polisi-polisi yang ada kat sini. Jadi untuk itu kita lihatkan dalam proses mengharmonikan tersebut, hari ini saya ingin bercerita dari segi skop bicara kita, Cik Azrin. Silakan Cik Azrin. Jadi skop yang kita ada 4 perkara yang kita akan sama-sama berbicara, ya. Jadi kita lihatkan sekali lagi kita nampakkan bahawa dalam proses mengharmonikan tadi bahawa kita masih gunakan kerangka ini, ya. Maksudnya seandainya kita dah kata tadi bahawa seandainya ada polisi-polisi yang agak lama, ya, agak-agak lama masa polisi yang telah dibangunkan 2002 ke polisi-polisi yang berkaitan dengan perundangan itu agak lapuk atau usang, maka hendaklah kita semak semula dan kita harmonikan, ya. Kita tengok sekali lagi polisi-polisi yang bertindih, polisi-polisi ketika itu diperlukan, ketika ini tidak diperlukan, ya.
ataupun polisi itu dikata menyebabkan kita terpaksa terbeban atau terlebih kerana terlampau banyak polisi-polisi yang bertindak. Ya. Kita juga tengok polisi-polisi punangan yang kurang mesra ataupun kurang berkesan dan tidak mesra rakyat. Ya. So itulah dikatakan bahawa kita lihatkan tujuan kita bercerita pasal mengharmonikan polisi ini sekali lagi dalam proses mengharmonikan ianya akan melibatkan pihak-pihak yang terkesan. Ya. Jadi antara satu kita nampak Azrin, inilah perkara-perkara yang kita akan bincangkan sedikit pada hari ini. Silakan Azrin. Okey, ini merupakan sesi seterusnya bersama Dr. Sam. Sebagai imbasan, bicara sebelum ini bersama Dr. Sam, kita telah berkongsi topik tentang pemantapan tadbir urus melalui program transformasi perundangan sedia ada, pedagogi of the heart, meningkatkan kebolehpercayaan dalam transformasi, dan yang terakhir sekali adalah kita telah berbicara mengenai topik merayakan transformasi perundangan. Sekarang saya serahkan kepada Dr. Sam untuk teruskan bual bicara kita pada hari ini. Silakan Dr. Sam. Terima kasih Encik Azrin. Sekali lagi Assalamualaikum, salam sejahtera rakan-rakan yang berada di luar sana. Ya, harap-harapnya sihat hari ini ya. Okey. Jadi pada skop bual bicara hari ini saya katakan tadi bahawa pertamanya kita nak revisit kepada MPDIR. Bagi mereka-mereka yang baru yang biasa dengar MPDIR, ialah National Policy Development and Implementation of Regulation yang mana diperkenalkan oleh MPC pada Julai 2013 bersama dengan SPDIR iaitu State Policy Development and Implementation of Regulations. Ya. Seterusnya saya nak bagi mereka-mereka yang kurang arif tentang bagaimana sesuatu polisi itu dibangunkan, maka kita akan kongsikan dua model pembangunan polisi. Seterusnya saya akan cerita pasal proses-proses yang kita belajar dari adaptasi Green Book tersebut, dan akhirnya kita akan berbicara tentang bagaimana sesuatu polisi itu diukur dari segi keberkesanannya. So, kalau kita tengok berbalik pada buku National Policy on the Development and Implementation of Regulation yang telah dilancarkan pada 2013, kita nampak kat sini ya. Boleh saya izin bacakan sikit ya. There can be no doubt that regulations are an initial part of the governance of society of which the economy is a part. What is not required is over-regulation, although it may not be easy to decide when the government is over-regulating. So, kat sini kita nampakkan kita harus harmonikan tadi bila mana salah satunya bila banyak sangat polisi-polisi yang perundangan yang telah diperkenalkan. Sekali lagi harus ingat bahawa polisi ini bukanlah satu perundangan. Tapi dalam kerangka polisi bagi kita melaksanakan satu polisi tersebut, maka kita terpaksa memperkenalkan satu peraturan atau perundangan. Dari segi pelaksanaan. Salah satu strateginya ialah membangunkan satu ATA. Yang mana kita nampakkan dalam konteks, contohnya lah, dalam konteks COVID-19 ini banyak peraturan atau polisi-polisi baru diperkenalkan kerana ini harus disesuai khas dengan keadaan semasa. Seandainya kita tidak memperkenalkan satu polisi, sekali lagi kita lihatkan bahawa ekonomi negara akan terjejas. So kalau kita berbalik kepada NPDIR ni, hasrat murninya asalnya, Cik Azrin, slide seterusnya, kita nampakkan bahawa kita nampak pada bila kita perkenalkan satu polisi perundangan begini, kita nampak objektif polisi NPDIR itu sendiri apa? Memastikan rejim perundangan Malaysia menyokong aspirasi negara untuk mencapai status negara berpandang tinggi dan progresif di mana ekonominya sentiasa kompetitif serta menggalakkan penganuan industri. So apa dia? Salah satu objektif NPDIR bila dia perkenalkan ialah berapa? Untuk Malaysia becoming high income nation as early as 2030. Tapi apa yang kita tak sangkakan sekarang ini, mungkin dari segi objektifnya mungkin sampai, mungkin dari segi jangka masa untuk mencapai objektif itu haruslah kita anjakkan. Serupa juga bila kita ada Malaysian Blueprint kita dengan wawasan 2020 kita tukar jadi wawasan kemaruan Malaysia 2030 kan. Kenapa? Mungkin kerana time frame itu tidak membenarkan kita untuk capai. Tetapi kalau kita tengok dalam konteks mengharmonikan polisi tadi, asas matlamat polisi perundangan yang kita perkenalkan dalam PTPS ini ialah pertama kita tengok untuk mencapai pematuhan, keberkesanan, kecekapan dan kebertanggungjawaban dalam proses penggubalan dan pelaksanaan perundangan tersebut ya. Itu matlamat polisi. Apa dia? Sekali lagi untuk memastikan apa benda yang kita perkenalkan harus diakui oleh rakyat. Harus dipatuhi oleh business community. Umumnya akan faham bagaimana ianya haruslah dipatuhi. Tapi kita juga sekarang ini kerana keadaan COVID ini kita lihat bahawa salah satu ancamanlah jobless rise ya. Jobless rise maksudnya kita lihatkan banyak kadar pengangguran akan tinggi.
maka dipahamkan juga kerajaan Malaysia juga akan pegang satu polisi melalui satu perundangan bagaimana kita ingin menyekat proses pengangguran, ya, mengurangkan proses pengangguran dan mengurangkan daripada mana kita lihatkan inisiatif kerajaan untuk pastikan bahawa bisnes komuniti kita akan sentiasa terpelihara. Seterusnya kita nampakkan dari segi itu, silakan Cik Azrin, next slide please, thank you. Okey, jadi kalau kita tengok umumnya dalam konteks operational definition pada hari ini, apa yang dikatakan polisi atau dasar itulah satu sistem merangkumi prinsip dalam memandu, membuat keputusan dan mencapai outcome yang rasional. Ya. So kita lihatkan bahawa setiap polisi itu ada objektifnya, setiap polisi itu ada outcome-nya, setiap itu mesti ada elemen kemenjadiannya. Apa yang terjadi? Kenapa strategi-strategi yang kita lakarkan di bawah polisi ini mestilah untuk menangani masalah-masalah rasional mengapa polisi itu diperkenalkan. Ya. Jadi kalau kita tengok dalam konsep ini, dalam konsep polisi perundangan pula, outcome-nya apa? Polisi itu dianggap terbaik dalam menangani perlakuan yang baik dan menghukum perlakuan yang tidak baik melalui hukuman. Ya. Lepas itu kita dapat polisi-polisi itu yang baiknya, ia menjadi. Yang tidak baiknya, dia akan beri hukuman. Tapi niatnya yang sama. It is to control the behaviors of the people. So kalau kita tengok definasi yang dikenakan oleh Dr. Dean Kirkpatrick ini, public policy can be generally defined as systems of laws, regulatory measures, courses of action, funding priorities concerning a given topic promulgated by government entity or representative. Maksudnya di peringkat kerajaan negeri atau kerajaan, bila ianya diperkenalkan, maka kita lihatkan bahawa kita nampak bahawa ianya telah dikaji fundingnya, dari segi pelaksanaannya, dari segi ukurannya, ianya haruslah nampak jelas dan boleh tercapai dari segi objektifnya. Ya, itu perkara-perkara yang saya nak cerita sikit dari segi operational definition dalam konteks bicara petang ini, Cik Azrin. Ya, Cik Azrin, silakan, Cik Azrin. Okey, terima kasih Dr. Sam. Setelah mendengar takrifan dan keperluan polisi dalam transformasi perundangan ini, bila agaknya kita perlu mengharmonikan polisi perundangan sedia ada ini, Doktor? Terima kasih Cik Azrin atas soalan tersebut. Okey, bila ya kita tahu bila kita memperkenalkan GRP ya, salah satu perkara yang dilihatkan dalam konteks budaya dan the spirit of GRP ini, salah satu yang kita nampak banyak polisi-polisi lama. Tapi dalam konsep GRP ini salah satu yang kita nampak polisi itu haruslah kita semak setiap 5 tahun ya. Betul Cik Azrin? Slide seterusnya Cik Azrin. Kita nampakkan every 5 years we review. Sama ada kita semak sama ada dari segi pencapaian objektif polisi itu tercapai atau tak tercapai. Kita semak dari segi prestasi polisi tersebut ya. So every 5 years sama ada kita semak dengan pindaan, kita semak dengan tiada penambahbaikan, kita semak atau kita lanjutkan polisi itu bergantung kepada empunya polisi tersebut ya. Kalau kat sini kita nampakkan bahawa berlakunya curang, bermaksudnya polisi yang kita gubalkan 5 tahun dulu atau sebelumnya, adakah ianya telah mencapai? Does the policy meet its standard policy objective? Pada peringkat awalnya kita nampakkan adakah polisi itu menepati tujuan asal objektif polisi tersebut. Jadi untuk itu kita dapati bahawa seandainya ianya tak tercapai, maka kita harus melihatkan bahawa ianya mesti ada fakta-fakta yang menyokong bahawa ianya tak tercapai. Tapi seandainya ia dicapai, maka disembak dengan penambahbaikan. Ya, so kita dapat salah satu dua keadaan yang ini perlunya. Kerana dalam spirit GRP, every 5 years we will review the policies. Ya, keduanya bila mana kita nampak ada non-performance of the policy introduced. Maksudnya ada proses ketidakpatuhan daripada polisi perundangan yang kita telah perkenalkan tersebut. Ya, so, sekali lagi untuk rakan-rakan yang berada di sini, konteks yang kita cerita ialah polisi perundangan dalam berkaitan dengan proses transformasi perundangan sedia ada. Seterusnya Azrin, kita dapatkan ada beberapa keadaan lagi kita terpaksa mengharmonikan polisi tadi ya. So konteks harmoni ini mungkin tidak berapa tepat, tapi saya katakan mengharmoni ini ada elemen-elemen of improvement ya. So kalau kita tengok dalam ASQ ada let's see, we look at the levels of the policy, the trend of the policy, the continuous improvement of the policy ya. Slide seterusnya Cik Azrin, kita ceritakan bahawa bagaimana keadaan yang lain yang kita perlu membuat. Okey. Jadi salah satu kita lihat satu lagi keadaan di mana dua keadaan. Bila berlakunya market failures, bermaksudnya kegagalan pasaran. Bila kegagalan pasaran, kita terpaksa protect the market. Kalau tidak, nanti ekonomi negara akan merudum. Ya. Bila mana kita ada monopoli, kita ingin
sekatlah monopoli tersebut. Seandainya kita ancaman daripada negara luar dari segi import dan import, ya, gangguan itu kerana ia menyebabkan ekonomi negara terancam, maka kita kena perkenalkan satu polisi baru, ya. Contohnya kalau dari segi proses, kalau kita mengimport dan kemudiannya nak ekspor, ada sekatan dan sebagainya, ada keperluan, maka kita perlukan satu polisi yang akan membenarkan melalui peraturan atau perundangan untuk kita patuh kepada requirement. So, bila kita tengok there is a market failure, ya, market failure. Keduanya kita lihat, keempatnya kenapa? Bila mana berlakunya ancaman alam sekitar, ya, kalau kita tengok asasnya bila kata pasal transformation perundangan ni, bila kita ingin menggubal satu perundangan, salah satu yang kita nak tengoklah proportionality. Bermaksudnya mesti ada keseimbangan dari sisi social, economic, environment dan risiko. Seandainya alam sekitar kita tercemar, maka kita harus memperkenalkan satu polisi baru. Setahun ni alhamdulillah kita tidak ada, tapi kita masih ada polisi-polisi yang tidak membenarkan kebaran terbuka dalam haze, dalam pollution dan sebagainya. Maka kita dapatkan based dengan pencemaran ini, maka kita contoh kita ada proposed Transportation Haze Act should have extraterritorial application. Bukan hanya untuk negara-negara jiran, tetapi negara-negara serantau. Yang ini polisi-polisi yang harus dibincangkan di peringkat pimpinan negara-negara tersebut. Maka untuk dikuatkuasakan, maka kita perkenalkan satu yang dikatakan Transboundary Haze Act, ya, polisi perundangan yang kita perkenalkan. Seterusnya kita juga ada keadaan lain, ya, di keadaan lain bila berlakunya status quo, bila kata macam kita tengok ada alteration of the status quo. Slide seterusnya kita Cik Azrin, kita nampakkan bahawa macam strategi dalam konsep mengharmonikan polisi ini biasanya jangka panjang, dia ada jangka pendek dan sebagainya. Slide seterusnya Cik Azrin, kita bercerita tentang apa Pak Cik Azrin? Kita bercerita pasal pastel, betul Cik Azrin? Sekejap, sebelum tu saya ingin jelas sekejap. So kepada hadirin hadirat boleh tanya soalan di ruangan question kalau ada soalan yang ingin dikemukakan. Okey, terus. Okey, ini keadaan lain, ya. Kita lihat bila mana polisi-polisi yang kita perkenalkan tidak menepati objektifnya tadi, ya. Contohnya bahawa kita gagal mengawal monopoli, kita gagal mengawal tarif, kita mendapat banyak rungutan-rungutan, ya. So kita tengok, mungkin bukan salah polisi, mungkin dari salahnya mekanisme polisi tersebut, ya. Kita juga melihatkan bahawa peniaga-peniaga mengaut untung sewenang-wenangnya tanpa dikawal. Memang dah ada peruntukan polisi perundangan tersebut. Tapi sekali lagi kita tengokkan bahawa kita ingin mengelakkan daripada komuniti perniagaan mengambil keuntungan yang berlebihan contohnya. Kenapa? Bila ianya mengambil keuntungan berlebihan, maka rakyat akan tertekan. Rakyat akan terbeban. Maka sekali lagi kerajaan terpaksa intervene bila berlakunya proses kautan untung yang tidak berpatutan. Seandainya berlaku ancaman luar, contohnya kita ada terrorism threat umpamanya, maka kita ada polisi perundangan yang mana kita terpaksa kemaskinikan. Dulu kalau kita tengok threatnya hanya datang daripada ancaman-ancaman fizikal, tapi sekarang ni kita pun ada threat dari melalui IT yang ada, dari ideologi yang ada. Mungkin polisi perundangan sedia ada tidak mencukupi, maka kita terpaksa perkenalkan. So ini merupakan objektifnya apa yang kita diperkenalkan banyak perkara, ya. So satu perkaranya dikatakan polisi itu tidak meneliti objektifnya mana? Bila mana tidak cukup maklumatnya, memastikan penerusan perkhidmatannya, kita ada kawalan persaingan perniagaan, kita berarti bahawa rakyat tidak lagi sejahtera, ya, ramai dari segi pendapatan tidak seiras dan seimbang dan sebagainya, ya, pengangguran meningkat dan sebagainya, ya. Okey, bila kita lihatkan kerajaan terpaksa berjimat cermat umpamanya, ketidakkecukupan, maka kita ada pula polisi-polisi yang dikatakan haruslah kita garis panduannya untuk berjimat cermat. Kenapa? Kerajaan kekurangan pendapatan dan sebagainya. Dan kemudiannya seandainya saya kata tadi bahawa tujuan kita menyemak balik polisi seandainya kita ada gangguan sosial, keselamatan, ekonomi dan sekitar, ya. Dan kemudiannya umumnya untuk mengharmonikan aktiviti perniagaan, ya. Umumnya untuk mengharmonikan aktiviti rakyat, ya. Mudah untuk kita bergerak ke sana dan ke sini, ya. Jadi seterusnya kita lihatkan kita perlu mengharmonikan. So dia banyak keadaan. So dalam strategic management kita selalu katakan bahawa kita melihat daripada pastel. So bila berlakunya alterasi dalam pastel, ya, maksudnya there is a change in government, ada perubahan kerajaan umpama, ya. Kita akan bahawa ada polisi-polisi kerajaan lampau tidak diperlukan untuk dalam kerajaan ini.
ya, maka kita kena harmonikan polisi tersebut. Pertamanya kita semak, dan kalau ianya masih boleh guna pakai, maka kita teruskan guna pakai. Seandainya tidak baik, maka kita mansuhkan dan kita perkenalkan. So, politik, economic, social, technological, environmental and legal implication. Ya. So kita nampak seandainya kita nampak corruption index makin meningkat, maka kita lihatkan bahawa ada satu polisi baru dan harus ada perkara-perkara yang tidak termasuk dalam polisi perundangan SPRM itu kita masukkan contohnya. Ya. Tadi pasal ekonomi kita banyak cerita, ya. Kita tengok penurunan tahap kesihatan umpamanya. Rakyat terbeban kerana terpaksa membayar banyak ketika berurusan dengan hospital atau klinik untuk perubatan umpamanya, ya. So kita terpaksa memperkenalkan satu polisi kesejahteraan dan kesihatan umpamanya, ya. Dulunya kita tak tahu IR 4.0. Sekarang ni kita lihatkan online teachingnya, working from home-nya, online decision-nya, semuanya kita nampakkan based on technology. So Cik Azrin, maka kita kena perkenalkan sekali lagi satu polisi perundungan yang mana sekali lagi kita perkenalkan dari segi umpamanya pencurian maklumat umpama. So ada. So kita nak lihat bahawa polisi harus kita semak bila juga berlaku. Cuma dari konteks dan empunya polisi tersebut yang harus tahu. Dia akan tahu. Kementerian-kementerian yang itu akan tahu PBT yang mana yang akan terkesan. Ya. Kita tak mungkin dari segi peringkat PBT, agensi kerajaan negeri atau di peringkat swasta ataupun di peringkat RU kecil seumpamanya. Ya. So ini antara bila berlakunya alteration. Kalau kita tengok business as usual, mungkin ya. Mungkin dia tidak akan mencapai objektif tadi. Ya. So umumnya kita nampak tadi, bila kita nampak polisi itu agak lama, maka kita kena review. Ya. Jadi kalau tengok bila ia agak lama, bila ianya telah bertindih, bila ia telah membebankan, bila ia tidak mesra. Ya, seperti tengok keadaan ya. Jadi itulah saya nak nyatakan tadi bahawa beberapa keadaan bagaimana respon kepada Cik Azrin bila mana perlu kita mengharmonikan polisi. Silakan Cik Azrin. Okey, baiklah doktor. Kalau kita lihat kembali senario semasa negara kita, bagaimana agaknya proses untuk mengharmonikan atau menambah baikkan polisi perundangan sedia ada? Apakah respon Dr. Sam? Okey, terima kasih ya. Bagaimana? Okey, kalau kita tengok bagaimana itu pertamanya kita balik kepada kitaran lah ya. Kita tengok dalam proses penggubalan pembangunan polisi tersebut dia ada berapa framework. Ya. Kalau boleh Azrin sharekan slide seterusnya, Azrin. Ya. Okey. Okey, ini yang saya kata tadi bahawa bila kita melihat pada Green Book ya, bila kita melawat kepada British Regulatory Executive, dia perkenalkan model ni. Model ni mengatakan bahawa model ni sama juga model-model yang kita belajar dalam policy development di Malaysia. Cuma yang ini spesifiknya diperkenalkan this policy is named as ROMEF cycle ya, based on the initial step yang diperkenalkan oleh HM Treasury ya. So dalam model ini sekali lagi dikatakan bahawa ada beberapa elemen, iaitu setiap polisi yang diperkenalkan itu melihat pada rasionalnya. Rasional di belakang satu polisi tersebut. Sebenarnya kita tengok bila ada rasional tu. Rasional ni mungkin kerana kita dapati ada masalah berkaitan dengan polisi ataupun kerana keadaan itu meminta kita untuk memperkenalkan satu polisi tersebut. So sebenarnya dalam objektif elemen seterusnya kita tengok polisi itu ada objektifnya. Ya, dia ada objektif. Maksud objektifnya katakan apa? Untuk mengurangkan ketirisan hasil negeri, untuk memudahsyarakan proses takbir urus, untuk menurunkan kadar, untuk meningkatkan kadar pendidikan. Macam-macam polisi. Bergantung kepada polisi itu siapa punya. Ya. Sebenarnya kita juga tengok appraisal. Appraisal kat sini ya Azrin, dan rakan-rakan yang berada di luar. Seperti bahasa kita nampak, apa yang diceritakan bahawa dia setiap appraisal itu biasanya kita appraise on the alternatives. Ya. Untuk mencapai objektif yang di atas tadi, dia ada strateginya. Ya, ada strategi-strateginya. Ya, jadi kalau dikatakan dia mesti bermula dengan satu strategi iaitu business as usual first, ataupun we remain status quo. Ya, jadi kita tengok kalau remain a business as usual, what will happen? Ya, kenapa itu baseline kepada policy analysis. Sebenarnya dia tengok seandainya dia nak perkenalkan satu peraturan, satu perundangan, ya, kita lihatkan bahawa dia pun ada dia punya appraisal, ataupun katakan bahawa beberapa strategi-strategi lain yang bukan bentuk peraturan. Ya. So kat sini dikatakan bahawa appraisal itu ialah impact analysis. Kita tengok apa kesannya, bagus baiknya kepada sosial, ekonomi alam kita umpamanya. Kita tengok social benefits yang didapati oleh rakyat. Kalau kata konteks ini, rakyat Britain lah. Ya.
Kemudiannya bila kita lihat praise, dia pula ada dia punya garis panduan bagaimana ianya dilaksanakan. Dan dalam proses melaksanakan tersebut, maka dia ada proses pemantauan. Ya, so ada proses pemantauan. Sekali lagi, sepanjang itu dia ada juga ongoing punya monitoring dan ongoing punya evaluation. Apa kurangnya dari sumbernya ke, dari takbir urusnya ke tidak betul, dari sisi governance-nya tidak betul, tapi dari sisi delivery system itu mungkin tak tercapai, kan? So dia akan buat evaluation. So berbalik kepada polisi kita tadi, ianya dalam 5 tahun tu mungkin kita tengok evaluation pelaksanaan setelah tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun dan 5 ya. Bergantung the intended shelf life of the policy sendiri. Kemudiannya ada proses maklum balas ya. Ini model ROEA MEF HM Treasury yang mana kalau rakan-rakan yang di luar kat sana boleh nak baca, kita tengok buku The Green Book ya. Kita type The Green Book by HM Treasury, maka kita akan dapatlah this slide ya. Seterusnya dalam konteks itu yang kita nak ceritakan, salah satu model yang diberi dipanggil 5 case dimension model ya. Boleh kan Cik Azrin silakan? Ya. Jadi salah satu yang kita nampak HM Treasury Business Case Guidance yang mana kita nampak sekali lagi pertamanya dia ada 5 elemen tersebut. Elemen yang pertama dikatakan bahawa whatever policy yang ada, dia mesti ada strategic outcome. Yang bermaksud dia katakan strategic tersebut di mana dia ada short term outcome, medium term outcome, long term outcome dan sebagainya ya. So kat sini dikatakan strategic ni sekali lagi dibercerita, if we were to maintain the current policy and business as usual, what will be the repercussion to the business community? What will be the repercussion to the citizen dan sebagainya. Tapi kalau konsep inilah kepada komuniti perniagaan, kita nak tengok business as usual. Apa kesannya kepada keadaan perniagaan kat situ. So compelling case for change strategic fit and business need. So kita tengok model bisnes itu mungkin terpaksa diubahkan kerana keadaan ekonomi persekitaran itu memerlukan, that requires a new business model for the policy to be reformulated, re-examine dan sebagainya. Of course, polisi ini kalau kita ianya dibuat bilanya dikuatkuasakan tanpa peraturan, tanpa kuatkuasaan, most likely kita lihatkan bahawa it will not be voluntary punya compliance ya. Okay. Dimension kedua yang mana dalam model ini dikatakan economics. Preferred option optimizes value for money ya. Bermaksudnya bila kita ingin perkenalkan polisi tersebut, the gain. Who will benefit the gain? Gain tu ya. Sama ada economic gains kepada the community, kepada the state itself, kepada the nation itself. Economic gains tu. Maksudnya apa jua yang kita kenal, pada contohnya kalau kita lihat dalam konteks Malaysia, Malaysia will benefit from that. Ya, hasil negara akan meningkat, hasil negeri akan meningkat. Ya, seandainya kita tak buat, maka berlakulah ketirisan hasil. Kenapa? Tidak ada mekanisme yang membenarkan kita untuk membuat kutipan ataupun semakan fee yang ada. So kalau kat sini kalau boleh kita adaptasikan kepada Malaysia, begitulah. Sebenarnya commercialization values. Ya. Bila kita tengok dalam commercialization value itu, bila polisi ini dengan model ini will it works? Ada tak dia commercialization values? Ada tak spin over dia? Bermaksudnya urutan daripada itu, ianya akan jadi laku, perkhidmatannya akan jadi laku ya. Kita lihatkan bahawa the competitors will come in, they will be complementary, adalah reciprocal trade agreement, things like that kan. So kita tengok dari commercial values ya. Tadi dan commercial values ini berkait rapat dengan economics, berkait rapat dengan financial kan. Kenapa kita lihat pada dalam model ini kita akan pastikan bahawa viability, feasibility, bahawa bila kita memperkenalkan polisi ini, contohnya polisi ini kepada siapa? Kepada the automotive industry, they will benefit. Okay. Jadi kemudiannya yang paling penting ialah M. Bila kat sini dikatakan, kalau tadi F tadi, affordable within available funding. Betul. Bila kita katakan contoh macam penjana kita juga, bila kita akan perkenalkan satu inisiatif kerajaan ini, of course ianya digunakan dengan satu strategi lain, iaitu proses penjana. So kita dapatkan ada juga dari segi insentif kerajaan dalam bentuk economic recovery of Malaysia. Okay. Ujungnya dikatakan model M tadi mengatakan apa? M achievable can be successfully delivered. Bermaksudnya bila kita ada business model ni, sistem delivery kita tadi boleh terurus. Bagaimana nak diurus? Everybody understands on the policy. Everybody akan dapat dari segi inisiatif dia.
The structure untuk pelaksanaan itu dalam business cases ini juga akan dilihat it is a feasible governance, a feasible structure. Ya, mana kita lihatkan bahawa the business masih boleh viable lah. Ya, okey, itu model the 5 case model yang saya rasakan bahawa tidak lari jauh daripada polisi perniagaan atau polisi ekonomi yang ada di negara kita. Ya, okey, Cik Azrin. Ya, so jadi seterusnya kalau kita buat perbandingan, kalau boleh kita bandingkan ini. Yang ini adalah polisi cycle yang saya kena terima kasih kepada rakan saya Dr. Hanif Zainal Abidin, ya, mantan penceramah Intan. Dia berkongsi masa kita bersama-sama berbicara tentang polisi cycle ini, ya. Di Malaysia pun kita lihat apa yang berlaku, model tadi kita nampak pun masih ada kat sini. Cuma bila kita tengok the presence of the current policy, dikatakan kita tengok emergence of a problem. Bermaksudnya rasional promosi tadi kita laksanakan, kita perkenalkan bila kita nampak ada masalah. Ya, masalah yang tadi, economic problem ke, social problem, technological problem ke, educational problem ataupun threat. Ini jenis-jenis problem. Ya, bergantung pada kementerian yang berkaitan. So ataupun re-emergence of the problem. Bermaksudnya bila kita set objektif awal tadi, the objective is not foolproof. Tidak kalis peluru. Bermaksudnya ianya tidak whatever kita buat, ia does not meet. Sebenarnya kita lihat juga bila kita tengok ada problem tu, kita tak tengok data needs to be collected. Bermaksudnya kita tengok the perception of the private and the public, kita kena collect data. It has to be evidence based. So sama juga tentang tadi, dari peringkat awal bila buat proses transformasi perundangan tersebut, ia bukanlah ianya hearsay. Bukan orang-orang kata, tapi ianya ada evidence. Ada statistiknya, ada kiraannya, ada daripada jumlah masuk, jumlah komplain, jumlah kerugian, ya. Cik Azrin. So, perception of private, perception ni maksudnya ianya haruslah language data itu kita terjemahkan dalam numerical data. Berapa banyak orang komplain. Kita tengok frekuensi dari taburan komplain atau begitu, ya. Based on the problem, based on the perception, maka what will be the agenda? Agendanya ialah untuk takbir urus. Agendanya ialah untuk memperkenalkan satu polisi. Agendanya ialah untuk, katakanlah, apa dia agenda? So, agenda ini sekali lagi, kalau kita tengok agenda tersebut, ianya dalam bentuk objektif dan bentuk strategi. So, kita tengok, bila kata agendanya ada, then kita formulate the objektif. Ya. Kalau kita tengok, macam saya baru melihat pada dasar alam sekitar negara, ya, saya diperkenalkan dalam 2002, dia banyak, dia ada trust, ada prinsipalnya, ada trustnya, ada 8 trust, ya. Jadi kita tengok formulation of the objective dan ia digabungkan dengan prinsipal pelaksanaan, ya. Sebenarnya adoption of a legislative program. Ini yang kata terkena tadi ni. Bermaksudnya dalam salah satu pelaksanaan kita, maka ianya perlu dikuatkuasakan dengan satu peraturan, satu perundangan. Ataupun perundangan itu dah ada, maka nak dibetulkan, dimasukkan dalam undang-undang kecil saja. Ataupun kita lihatkan, kita polisi tersebut, dia nak semak jadual saja. Ya? Okey. Sebenarnya kita tengok pelaksanaan dan seterusnya, evaluation of the policy effects. Kita effect tu, sekali lagi, kita tengok apa dia. So dalam penilaian polisi seperti mana, kan? Kalau ianya bagus, what will be the baseline performance? The baseline of performance, bermakna katakanlah kadar pengangguran akan mengurang, kadar kemiskinan akan mengurang, kadar pencemaran akan berkurang, kadar orang-orang yang tidak mematuhi perundangan perkahwinan, kadar kematian akan kurang. So banyak statistik ataupun kadar peniaga akan naik, kadar hijau akan naik, ya. Adoption of the green technology, green environment, banyak macam. The reduction of carbon emission. So kita lihatkan bergantung kepada polisi tersebut, ianya haruslah dinilai based on statistics. Ya, sekali lagi statistik itu bukan one off, ianya akan diambil secara berkala, akan direkod secara berkala. Umpamanya satu polisi, katakan dengan adanya polisi ini, kadar kemalangan akan kurang, kadar orang yang memandu laju akan berkurang. Ya, so dia adalah statistik itu. Ya, sebenarnya sekali lagi dalam penilaian satu polisi itu, selain pada ada baseline data, sekali lagi ianya bukanlah satu di mana, mesti ada elemen serantau awam. Yang ini yang kita nampak dalam GRP ini amat-amat ditekan-tekan tentang perlunya dikatakan serantau awam ataupun public consultation. Ya. We must be able to get engagement with all the stakeholders, with all the legislators, all siapa-siapa saja, sama ada PBT,
sama ada agensi kerajaan, kementerian, serentak awam pada stakeholders yang terkesan. Contohnya kita tengok dalam charge pemajuan tu siapa yang terkesan? Kerajaan negeri terkesan, PBT terkesan, KPKD terkesan ya, dan kemudian kontraktor juga akan terkesan. So kita buat serentak awam. Ya. Kemudian kita buat penilaian polisi sebelum, sekali lagi statistik tadi kita tengok ya, before nak mengharmoni, macam kita ada kereta lah Cik Azrin ya. In order for us to move forward, we must look at our side mirror lah. Ya. Side mirror tu mungkin side mirror ke rear view mirror kan. Kita nampak kalau rear view, kita tengoklah. Before you move forward, kita tengok cermin kan. Cermin lah diri. Okay, this case sama. We must be able to reflect based on evidence. Statistical evidence. Kita lihatkan bahawa the lawmakers will be very convinced bila kita ada data. Kemudian barulah kita buat satu kata, sekali lagi kita buat kajian baru, dalam penilaian kita buat kajian baru, bila nak perkenalkan apa yang lama, apa yang baru, maka there is a need for us to undertake a new study. Study apa? Sekali lagi kita lihatkan bentuk alternatif tadi kita cerita pasal impact analysis, cost benefit analysis tadi. Dan sekali lagi data juga. So, kalau tengok the current policy, if it's not performing, apa dia data? If we were to do that, what will be the baseline? Mungkin untuk polisi yang baru, that is the baseline data. Untuk pastikan ianya dilaksanakan, maka dia pun ada dia punya monitoring of data tadi, ada data collection dan sebagainya. Sebab tu the statistician penting juga the statistician dalam mana-mana. Sekali lagi saya ucap terima kasih lah. Saya letak tu courtesy of Dr. Hanif Zainal Abidin, Senior Private Secretary to the Chief Secretary to the Government of Malaysia. Jadi inilah nota yang dia kongsikan saya. Saya pun berbincang dengan beliau macam mana dikatakan amalan polisi di negara kita ini. Okey, Cik Azrin, ada soalan-soalan? Ada rakan-rakan bersama yang mungkin ingin bertanya, Cik Azrin? Adakah soalan-soalan daripada rakan-rakan kita pendengar? Cik Azrin, ada soalan, Cik Azrin? Baiklah, Dr. San. Kita ada satu soalan. Okey, setelah melihat kitaran polisi, kita juga telah menilai polisi sedia ada. Bagaimana ukuran yang kita ketahui bahawa apa jua yang telah kita lakukan ini untuk berjaya, Doktor? Itu soalannya. Itu soalannya. So, terima kasih kepada yang bertanya. Kita sekali lagi bertanya, kalau kita nak tengok polisinya bagus, kan? Katakanlah kita katakan bahawa satu polisi itu ialah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Itu very big polisi, kan? Tapi kalau narrow down, kata apa? Satu polisi untuk peningkatan kesihatan, kesihatan. So salah satu kalau kesihatan, polisi kesihatan itu apa dia? Kalau kita tengok salah satu ukurannya, kita kena dari baseline data lah, kan? Bagaimana dikatakan orang itu sihat? Orang itu sihat bila mana apa? Dia punya BMI itu nilai BMI-nya baik, BMI-nya body mass index-nya baik, Dia punya vital signs baik, kan? BP-nya baik, pulse rate-nya baik, oxygen intake-nya baik, kan? Dia punya cholesterol level baik, dia punya diabetic level pun baik, atau macam-macam. So kita tengok BMI ataupun body mass dia, lean fat. Kalau kita nak tengok orang tu fit atau tidak fit, kita buatlah test, kan? Fitness test dan umpamanya. So kita dapatkan bahawa kalau ianya bagus, maka kita akan dapat negara Malaysia ini apa? Satu polisi di mana kita ingin apa? Melestarikan kesejahteraan rakyat melalui program-program cergas. Ini program-program yang mana kita lihatkan Kementerian Kesihatan telah laksanakan, dikatakan apa? 30 minit ataupun 20 minit sehari ataupun 3 kali sehari, kan? Tapi ianya hanyalah voluntary guidance untuk kita sama-sama senam, kan? Bila kita katakan menu makan kita macam mana, kan? Bab makan ni saya tengok kadang-kadang makan dikatakan satu pinggan tu dibelah 4. Ya tak? Jadi ianya akan memberi kesan. Dia pun ada guidance. So, bergantung pada jenis-jenis polisi lah, Azrin. Kan? Saya katakan tadi bahawa salah satu polisi itu meningkatkan kesejahteraan rakyat Malaysia. Malaysia cergas dan sebagainya, fit Malaysia, macam-macam lah program yang kita nampak. Itu data yang kena ada. So, tujuannya apa? Tujuannya contohkan. Salah satu polisi untuk mengurangkan orang berpenyakit diabetes mellitus level 2. Untuk mengurangkan population Malaysia, berapa persen yang obese kepada berapa persen yang tidak obese contohnya. Kepada fitness level lah. Okey. Kemudiannya salah tu untuk meningkatkan harmoni indeks kesyariatan, kita lihatkan cases of macam-macam lah. So, jadi kalau salah satu model, walaupun ianya model, ini model daripada CIPP, model evaluation model. Ini untuk program.
Tapi salah satu yang kita tengok bila kita ia tak jauh lari daripada bila kita mengharmonikan satu polisi. Ya. Kalau tadi kita tengok dia punya appraisals, kita tengok dia punya rational. Kat sini kita tengok the context. Bila kita bangunkan tu, we have to look at the context. Ya. Then the input macam mana daripada orang-orang lain. Ya. Tapi yang soalan Azrin tadi, bagaimana kita mengukur keberkesanan sesuatu impact itu? Ya. So outcome tersebut melihat pada impact tadi. Ya. Impact tadi. Ya. Kita tadi kalau kita tengok bila mana kita salah satu 100% orang akan patuh kepada panduan jalan raya. 100% orang akan lihat dia akan menyeberangi jambatan melalui overhead bridge contohnya ya. So kita lihatkan impak ini berbeza. Ataupun salah satunya kita dapati bahawa salah satu dalam satu polisi pendidikan katakan bahawa semuanya akan celik IT. So kita tengoklah. So sebab itu bila kita tengok, kita bila objektif harus diukur. Sebab itu kalau kita tengok dalam mana-mana polisi, kita masih menggunakan elemen SMART. Elemen SMART, elemen SMARTer. Betul Azrin? Yang mana kalau kita tengok dalam konteks JRP-nya, SMART tu masih sama dengan polisi-polisi. Kalau kita buat ICC pun sama, ICC, 5S pun sama, DMAC pun sama, problem solving pun sama. Iaitu objektif itu mestilah spesifik, measurable, achievable, mesti ada time bound-nya, ya. Dia mesti there is ethical issues. Ethical issues apa? Bila kita nak collect data, bila kita nak dapat pendapat orang lain, dia must be dapat consent lah. Lepas tu, it has to be research based. Kan? Bila set tu, bila kata-kata, dia has to be research based. Bermaksudnya, we do not make any policy objective based on apa? Intuitions. Based on data, database kan? Ataupun based on hearsay. We plug from tiba-tiba je ilham kita buat objektif. Kan? Ianya mestilah dikatakan research based. So that's why kita lihatkan bahawa seandainya ianya very simple, mudah sangat kan. So ianya bukanlah satu polisi objektif yang realistik. So untuk itu batu SMARTer itu ada proses evaluationnya, ada proses resettingnya, reset ataupun re-examine dan polisi. So impactnya begitu. Ya. Maksudnya saya nampak base kepada statistical data, apa yang kita nak kira lah, ya. Apa yang umpamanya dari segi rate of adoption, ya. Adopt lah, maksudnya contohlah daripada cashless tidak cashless dan sebagainya, ya. Rate of payment kan, kadar orang membayar hutang kepada PTPN, kadar orang membayar suman saman tertunggak, ya. Kadar-kadar orang membuat voluntary declaration kepada lembaga hasil, ataupun jumlah yang dikutip. So banyak, dia mesti ada satu ujungnya dikatakan. Kalau kita tengok ianya social economics pun, dia mesti ada dikatakan social benefits dengan economic value. Ya. Bermaksudnya what is in for us, what is in for the government, what is in for the state, what is in for the organisation yang tersebut. So impactnya begitulah. Ya. Impactnya begitu. Effectiveness. So kita ukur dari segi effectiveness dari segi pelaksanaan. Effectiveness dari proses-proses pengawasan. Effectiveness dari proses pendakwaan. Ya. Bermaksudnya banyak yang kita bawa ke mahkamah tidak didakwa, contohnya bebas gitu ya. Lepas tu kita tengok the importance of transportability, bermaksudnya kalau kita tengok ianya boleh dibawa, maksudnya kalau ianya boleh digunakan pakai di sini, dia juga boleh digunakan pakai di sana. Kalau boleh digunakan di PPT, kalau ianya berkaitan, dia boleh digunakan di KKPT, dia boleh digunakan di PPT. Ya. So dia boleh digunakan di peringkat-peringkat negeri. So transportability bermaksudnya how we are able to adopt the bigger macro policy into the micro implementation of the policy at the state level or at the agency level. Dan amat penting, salah satu impact adalah sustainability. Belum sampai 1 tahun, orang kata, okay, review. Belum kata 1 tahun, okay, masuk. Belum satu lain, kita override pula polisi itu kan. Jadi dia tidak sustain lah. Bermaksudnya tidak sustain, something not right dalam proses penggubalan, dalam proses mengharmonikan tadi. Ya, sebab tu agak penting lah ya. Sesiapa saja dari segi pengharmonian polisi tersebut, latar belakang orang tersebut haruslah dia peka dari segi foundation, dia peka dari segi perundangannya, usul daripada tadbir urusnya dan sebagainya. So dan kemudian ada elemen of adjustment. Ya, tadi berbalik kepada kata tadi, once we are able to examine, kita kena reset balik. Sama ada it is right atau it's too simple for us to achieve ataupun it's too unrealistic for us to achieve. Ya. So atas dasar itu kita tengok outcome-nya macam. Ya. Jadi salah satu yang kita nampak daripada polisi perundangan yang ada, ujungnya apa outcome tu?
behavioral change tahu Azrin. Behavioral change. Ya. Salah satu behavioral change katakanlah tadi kita pasal BMI dan sebagainya. Apa change dia? Dia jadikan satu budaya untuk mereka bersenam. Satu budaya untuk pastikan cukup tidurnya. Satu budaya untuk pastikan makan dengan baiknya. Ya. Itulah umpamanya kita lihat dalam polisi-polisi penerangan yang ada lah ya. Tapi bukan itu saja. Budaya yang turunnya bukan hanya kepada rakyat. Budaya pematuhan. Contohnya the industry must be able to comply dengan labeling punya requirement. Contoh. Kalau kita tengok akta makanan, katakan beda dia. Serupa juga orang yang meniaga makanan tersebut, dia kena comply dengan dia punya pakaian. So kita nampak policy change yang baru, kita nampak ialah gunting rambut. Alhamdulillah kita dapat gunting rambut. Kita tengok ya. Kita nampakkan bahawa bila diperkenakan satu polisi penerangan dengan peraturan yang ada, maka komuniti tukang gunting rambut ni dia comply. Dia comply bermaksudnya dia bubuhlah adanya face mask, PPE, apron dan sebagainya. Kita pun ada distancing, kita pun nampak ya, guna hand sanitizer dan sebagainya ya. So itu dikatakan bahawa at the end of the policy change, bila ia dibenarkan dengan satu peraturan perundangan, ia hasilnya ialah kadar pematuhan. Hasilnya ialah the behavioral change of the rakyat in the business community. Ujungnya ialah kita dapati the legislators yang berhormat yang ada di sana, kita faham kenapa we need to transform. Kenapa ni ada lawmakers kan, duduknya YB ini dalam Dewan Negeri, Dewan Rakyat dan sebagainya, they must be able to understand the basis of policy formulation. Tapi kita tahu bahawa mereka ini selalunya mendapat nasihat daripada AG, nasihat daripada state AG, nasihat daripada pegawai undang-undang yang ada dan sebagainya. So kita lihatkan peranannya bukan sewenang-wenangnya kita boleh membuat mengharmonikan polisi. Bila ia perlu, kalau perlu kita buat. Kalau tak kita maintain business as usual. Kenapa? Benda yang ada itu memang telah berhasil mencapai objektifnya. Tandanya dia deviate from the original intent tu, kita tengok how big is the deviation. Termasuknya kalau besar, kalau sikit mungkin kita kena adanya peraturan ataupun adalah SOP yang harus kita bangunkan. So Cik Azrin, ada soalan Cik Azrin? Ada soalan rakan-rakan? So saya rakan-rakan ada soalan Ya, silakan Cik Azrin. Okey doktor, soalan pertama daripada Encik Julber Albert. Okey, soalannya adalah, adakah Malaysia berjaya mencapai saranan minimum polisi anti rasuah global? Okey. Adakah kerajaan Malaysia berjaya mencapai saranan minimum polisi anti rasuah global, doktor? Okey. Terima kasih Gilbert. Okey, jadi ini pandangan saya lah ya, pandangan saya. Kalau kita lihatkan dalam yang ini, I am not the best person to respond, tapi kalau kita bahawa the best response will be SPRM lah kan, MACC kita. Okey, dari segi anti rasuahnya, kita lihatkan kita dah tahu bila kita memperkenalkan satu polisi ini biasanya dibangunkan berasaskan international practice. International practice. So atas dasar itu kita lihatkan kita juga termasuk dalam global apa indeks tu? Ada satu indeks tu yang mengukur sama ada rasuah tinggi atau rendah kan. So kalau kita tengok keadaan masa kita, kalau kita tidak berada dalam top 5 tersebut maka ada perkara-perkara yang kita mengharapkan kita berada pada mungkin top 10 in the world. Maksudnya dari si amalan-amalan rasuah tu tidaklah banyak, salah laku rasuah itu tidak banyak Tapi kita dari dulu lagi kita dah pastikan bahawa kita kalau boleh dari segi pematuhan undang-undang ini biarlah ianya voluntary in nature. So sekali lagi berbalik kepada bila kita katakan ianya voluntary in nature, self-regulating, bila rakyat dan negara dan semua pentadbir yang ada itu, maka dia ini ada tergolongan daripada dua kategori tadi. They are well-informed, well-learned communities. Bermaksudnya dia faham tentang requirements of the global index. The minimum requirement itu dia faham. Agensi itu faham. Sebab tu kita tengok Chief Integrity Officer adalah satu inisiatif yang kita perkenalkan di negara. Kebanyakan GLC dia ada CIO-nya yang dipinjamkan pegawai-pegawai daripada. Maka kita nampakkan tujuannya apa? It is to guide and to educate and to advise agensi-agensi yang mana ada prosperity ataupun ada kemungkinan berlakunya rasuah dalam agensi tersebut, maka kita dapati ada orang-orang yang berwibawa, competent person in advising. So
Offhand, I will not be able to answer the question. Tapi kita tengok, saya rasa kalau minimum requirement tu seharusnya kita harus kena comply lah. Minimum requirement. Dia bukannya minimum requirement supaya kita berada dalam, kita dilihat sebuah negara yang bersih. Kalau kita dilihatkan sebagai negara Malaysia yang tidak bersih, maka kita dapati bahawa kita akan dapati untuk foreign direct investment akan tergugat. So for the sake of economic development of Malaysia, saya percaya that has been complied by the authorities yang menjaga tentang meeting the requirements of the global index. Okey, itu saja mungkin that is my personal response. Saya rasakan bahawa thank you Cik Azrin, thank you Mr. Gilbert for the question. Okay, terima kasih Dr. Kita ada satu lagi soalan daripada Puan Punita Naidu. Okey, soalannya adalah how to hold government responsible in following this process in developing policy or regulations. How do you terima kasih Puan Punita. Okey, Puan Punita. Bagaimana kita memastikan kerajaan bertanggungjawab ya? Okey. Pertamanya kita cerita balik ya. Kita berbalik pada asas. Kalau kita tengok bila kita memperkenalkan satu peraturan tersebut ya, kalau kita adopt apa yang dikatakan regulatory impact analysis ya. Dalam proses regulatory impact analysis yang kita perkenalkan dalam proses perundangan yang diperkenalkan, pertamanya kita lihatkan agensi yang ingin memperkenal perundangan tersebut akan memaklum kepada MPC lah ya. Apa dikatakan mengisi borang regulatory notification ya. Borang regulatory notification tersebut akan disemak oleh satu jawatankuasa sama ada perlu atau tidak perlu kita melaksanakan regulatory impact analysis ya. So seandainya kita perlu membuat regulatory impact analysis, so harus ingat bahawa asal dari proses kita buat pindaan, semakan, mansuh dan sebagainya, ianya akan hasil itu, idea itu akan dicetuskan daripada agensi tersebut yang okey. Selepas itu kita akan ada beberapa series bengkel lah ya on regulatory impact analysis. So kalau kita tengok dalam RIA tersebut ada 7 elemen yang berbeza dan saya percaya bahagian RIA MPC banyak membuatnya. So pertamanya dia bermula dengan what is the problem? The problem statement. Kemudiannya kalau kita tengok dia tanya what will be the objective, what will be the option. Kita buat impact analysis. Lepas tu kita buat serentak awam. Lepas tu kita buat recommendation dan kita ada plan strategi pelan. So kalau kita tengokkan dalam proses kita mempelaksanakan perundangan tersebut atau membangun keputusan, bukan hanya agensi tersebut sahaja yang akan bertanggungjawab untuk membangunkan. Dia juga akan menjemput dalam serentak awam terutamanya, we get semua yang terlibat atau terkesan dengan perundangan tersebut, maka ianya akan dijemput untuk proses, mungkin dalam bengkel awal, daripada bengkel awal itu telah dijemput sampailah proses pelaksanaan. Kenapa? Bila peringkat pelaksanaan kita lihat dari segi bertanggungjawab, di accountability of implementing and enforcing the law, maybe ia melibatkan beberapa agensi. Sebab tu kita lihat selalunya lah dalam membangunkan perundangan, maka tanggungjawab itu datang daripada PUU, daripada kementerian tersebut ataupun dari bahagian dasar kementerian tersebut sendiri ya. Jadi saya rasa in order to respond to your question, I believe the initial idea of coming out the research must be initiated from the agency itself. Dan dia akan follow through the whole process tersebut. Dan sekali lagi kita lihatkan bahawa dia juga akan melibatkan AG. Ya, kalau di kementerian dia akan melibatkan AG. Okey, jadi so Puan Manita, that will be my response ya. In the event that it is still that you need to follow up with my response, I believe we'll talk later ya. So terima kasih ya Cik Azrin. Ada lagi Azrin? Cik Azrin ada soalan? Itu saja Doktor. Okey, terima kasih Cik Azrin. So sekali lagi before saya serah kepada Cik Azrin ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan fraternity GRP yang berada di luar sana, rakan-rakan konsultan, rakan-rakan akademia, rakan-rakan daripada MPC ya, rakan-rakan daripada pesara NPC, rakan-rakan universities ya, student-student yang ada di luar sana. Thank you very much for your participation today. Thank you very much for being supportive of MPC GRP webinar series. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pengurusan MPC dan terima kasih kepada yang tetap teringga kepada
Moderator saya pada hari ini, Cik Muhammad Nur Azrin Anan. Thank you very much. Syukran jazakallah khair. Dan sekali yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurangnya daripada saya. Jadi saya mundur diri dulu dengan saya ucapkan terima kasih. Thank you very much. Silakan, Aris. Jazrin. Okey, terima kasih Doktor. Jadi apa yang boleh saya rumuskan pada hari ini adalah yang pertama, dalam amalan JRP Polisi Perundangan sedia ada ini perlu disemak setiap 5 tahun. Kita juga perlu mengharmonikan polisi perundangan sedia ada bila mana objektif polisi tersebut tidak boleh dicapai ataupun berlaku perubahan dalam sosioekonomi di dalam negara. Dan yang terakhir, apa jua pengharmonian polisi yang ingin kita lakukan, penilaian polisi perlu dilakukan berserta dengan bukti. Sekian dulu bicara webinar kita pada hari ini. Saya dan pihak MPC ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir bersama kami pada hari ini. Okey, baik, saya sehingga bertemu lagi di lain siaran, kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe dan stay productive. Terima kasih. Thank you.